Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pertama sekali alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah kerana dapat kita adakan sesi ini, dan terima kasih juga kepada Encik Afzan kerana sudi menerima jemputan saya untuk hostkan program kita pada malam ini, insyaAllah secara ringkas saja. Dan juga terima kasih juga kepada Jawatankuasa GPTD dan sebagainya, ahli-ahli rakan-rakan sekalian kerana sudilah, kerana menyokong salah satu projek yang kita jalankan untuk kita mengembangkan lagi, menyebarkan lagi hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh Grup Penjejak Taman Dunia GPTD, insyaAllah. Jadi kalau pertama sekali, kalau sebelum ini kita biasa dengar GPTD dengan kembara kan, dengan kita kata pergi ke jelajah sebuah negara, mengkaji sejarah. Tapi memandangkan masa sekarang ni kita tak mengizinkan, jadi insyaAllah lah kita beralih pula, ataupun sambil-sambil tu kita selit-selitkan juga berkenaan dengan kajian-kajian ilmiah yang kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk hari ini, sebagaimana yang Encik Afzan sebagai moderator sebutkan tadi tentang buku ni, ini merupakan antara projek GPTD Turki sebenarnya, yang khusus kepada kajian sejarah Turki Osmaniyah, insyaAllah. Dan juga disokong ataupun diaktifkan macam tu dah oleh Akademi GPTD, insyaAllah, yang kita akan serapkan program pengajian buku ini dalam Akademi GPTD, insyaAllah. Dan berkenaan dengan buku ini, saya akan kongsikan sedikit sebanyaklah tentang latar belakang penterjemahan buku ini dan sebagainya sebagai pendedahan. Nak join kelas ni, nanti akan ceritakan macam mana nak joinnya. Okay, insyaAllah malam ni kita akan tengok kepada 4 perkara yang insyaAllah lah dapat beri gambaran secara keseluruhan lah kepada kitab ini. Tujuan saya ataupun saya berusaha untuk meyakinkan Tuan Presiden kita, Tuan Presiden GPTD, Encik Najmuddin, untuk menterjemahkan, untuk menerbitkan semula terjemahan ini, yang mana sebuah karya yang kita kata nadir lah, sebuah karya nadir yang kita kata kurang mendapat tempat ataupun tidak diketahui ramai tentang sejarah Osmaniyah. Okay, tak apa, nanti kita akan lihat nanti. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, insyaAllah kita lihat yang pertama tentang pengenalan. Untuk pengenalan ni, macam saya sebut tadi, adalah projek terjemahan ni bukan salah satu projek yang menaung di bawah Grup GPTD Turki. InsyaAllah mungkin ada rakan kita yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. GPTD kita ada banyak grup kan, ada banyak grup dipecahkan kepada beberapa negara. Salah satunya GPTD Turki yang fokus kepada kajian sejarah Osmaniyah lah, lebih terkenal. Mungkin kajian-kajian lain tentang Turki pun akan dijalankan juga. Jadi sebelum ini kita adakan wisata madani Turki, diketuai oleh Tuan Presiden kita, Encik Najmuddin. Dah pergi ke Turki banyak kali dah beliau, tapi saya tak pergi lagi lah. Okay. Jadi selain itu, kita juga nak selitkan lagi ruang-ruang kajian berkenaan sejarah Turki Osmaniyah daripada sumber rujukannya. Maksud kita cuba nak fokus utama projek ini adalah untuk cuba memperkaya rujukan-rujukan selain daripada bahasa Inggeris, terutamanya bahasa Arab dan bahasa Melayu berkenaan dengan sejarah Osmaniyah. Ini tujuan utama lah kenapa kami di bahagian Esko Penerbitan dan Kajian GPTD nak ketengahkan. InsyaAllah bukan ini saja, nanti banyaklah rujukan-rujukan yang kita akan ketengahkan nanti untuk kita selain untuk jadi pembacaan lah rujukan kita dalam membaca sejarah Islam khususnya. Jadi macam saya kata tadi, kenapa sejarah Osmaniyah, kenapa saya ketengahkan yang pertama kali untuk pertama kali ini buku ini yang berjudul Talkhis At-Tarikh Al-Osmani Al-Musawwar. Ni tajuk asalnya. Jadi kerana apa? Kerana sebab kalau kita lihat siapa yang nak mengkaji ataupun yang mengkaji sejarah Osmaniyah, yang dah mengkaji ataupun yang sedang ataupun yang minat tentang sejarah Osmaniyah, kita biasa didedahkan dengan rujukan berbahasa Inggeris. Tak dapat nafikan lah rujukan bahasa Inggeris tu senang dapat, boleh cari kat online dan sebagainya.
Di perpustakaan pun banyak rujukan Osmaniyah, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia ataupun pengkaji tempatan rasa rugilah, dan kita tak ada rujukan yang kita boleh gunakan yang sama dengan bahasa kita, mudahlah, selain daripada kita rujuk daripada rujukan daripada bahasa Inggeris. Kerana apa? Kita tahu bahasa yang terdekat selain daripada bahasa Inggeris memang ada banyak kajian tentang Osmaniyah. Rupanya sebenarnya yang dekat dengan kita sebagai umat Islam untuk mengkaji rujukan-rujukan sejarah Islam adalah bahasa Arab. Itu yang lebih dekatlah dengan kita sebagai umat Islam. So, kenapa? Kerana umat Islam selain daripada bahasa Inggeris, kita kata bahasa Arab ni menjadi satu kunci lah untuk kita teroka ilmu-ilmu Islam. Jadi saya terfikir kenapa kita tidak ketengahkan rujukan-rujukan Osmaniyah ni dalam bahasa Arabnya. Kalau kita boleh membaca jurnal-jurnal, kajian-kajian dalam bahasa Inggeris yang banyak tu, kenapa kita tak nak cuba teroka semua rujukan dalam bahasa Arab. Dan apatah lagi yang kita nak bincangkan ini adalah rujukan yang ditulis pada zaman Osmaniyah tu sendiri. Tapi saya rasa tak ada mana-mana jurnal ataupun artikel yang menulis tentang buku ini ataupun kitab ini yang ditulis pada zaman Osmaniyah. Sebelum kejatuhan zaman Osmaniyah tu ditulis buku ini, dan itulah salah satu cetakan dia yang pertama, dan sampai sekarang tak ada. Dan kebetulan alhamdulillah Allah takdirkan saya waktu nak siapkan latihan ilmiah waktu sarjana muda, terjumpa dengan satu buku ni, kecil, warna hitam, jilid dia macam dia punya cover tu macam hodoh lah, tak cantik, nipis, kecil, ada terselit dekat celah-celah buku-buku tebal-tebal tentang Osmaniyah dalam bahasa Arab. Saya buka, tengok, ada satu buku ni lah, Talkhis Tarikh Osmani Musawwar. Memang dalam kita kata cetakan dia yang asal, yang pertama, dan kertas dia dah nak hampir koyak, habuk-habuk. Jadi saya rasa, kenapa kita tidak cuba untuk ketengahkan benda ni kan? Sebab saya rasa mungkin tak ada orang yang check, tak ada orang yang rujuk ke buku tu, sebab terselit kat buku-buku, celah-celah buku yang lain kan. Jadi dari situlah timbul inisiatif saya untuk terjemahkan dan kita perkenalkan, kita bawa kepada masyarakat untuk kita tahu, supaya kita tahu bahawa sebenarnya kalau kita ada matan-matan dalam bahasa Arab, matan-matan syariat kan, ilmu-ilmu Islam, kita ada matan. Jadi bagi saya berpendapat kalau nak belajar sejarah Osmaniyah, nak peringkat awal, beginner sama kira, saya rasa sesuai lah kitab ini dijadikan sebagai buku ataupun kita kata matan untuk mempelajari sejarah Osmaniyah, sebelum kita baca buku-buku yang lebih jauh, tebal, lebih detail tentang isu-isu konflik dan sebagainya kan. Yang kita rasa mungkin kalau yang syok baca konflik tentang Osmaniyah ni memang ada lah yang rasa seronok lah baca isu-isu yang melibatkan kontroversi dan sebagainya dalam Osmaniyah tu. Itu sebenarnya peringkat yang atas-atas lagi, jauh lagi sebenarnya. Jadi kalau kita nak kaji betul-betul, kita kena baca lah daripada awal. Bukan saya nak kita kata apa, ni saranan, salah satu pendekatan yang baru untuk mengkaji sejarah Osmaniyah. Lepas tu kalau kita dah ada basic, terpulanglah kita nak baca kitab macam mana, terpulang. Kalau kita ada basic. Kalau tak ada basic, disarankan kita baca yang asal ni. Macam tu lah. Merupakan projek yang pertama. Kita ada di simpanan saya ada lagi dalam 9 rujukan yang insyaAllah lah kita akan cuba ketengahkan nanti dari semasa ke semasa. Kita akan terjemahkan dan kita terbitkan semula. Semua ni rujukan yang diterbit pada abad ke-20, awal abad ke-20. Maksudnya belum abad moden lah. Kira ada yang tulis zaman Osmaniyah, ada tulis awal zaman kejatuhan Osmaniyah. Semua tu ada, insyaAllah kita akan ketengahkan. Jadi setidaknya akan ada banyak lagi lah rujukan Osmaniyah yang kita boleh gunakan selain daripada buku-buku bahasa Inggeris. Jadi itulah. Ya. Untuk kitab ini, terjemahan ini saya pecahkan kepada 3 jilid. Yang mana memang kitab yang nipis ni, dia ada cerita tentang semua Sultan Osmaniyah daripada Sultan Osman pertama sehingga zaman Sultan Muhammad Irsyad sebelum kejatuhan tu. Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad. Okey, jadi kita bahagikanlah insya-Allah yang pertama ni daripada Sultan Osman sehingga Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Dan jilid yang berikutnya akan disambung lah insyaAllah. Kalau lengkap terjemahan ni insyaAllah dia akan jadi satu jilid, 3 jilid lah lengkap untuk satu terjemahan ini insyaAllah. Dan sebenarnya dah lama dah terjemahan ni, daripada bulan Januari tahun lepas, tahun ni, awal Januari tu, hujung 2020 ni barulah dapat diterbitkan. Hampir setahun jugalah masa dia. Setiap terjemah Januari, Disember baru diterbitkan. Okay, jadi selesai tu pengenalan lah. Jadi kita tengok yang kedua pula tentang pengenalan tentang kitab ini. Apa kitab ni sebenarnya? Kan? Macam ni. Inilah muka depan kitab yang saya masukkan tadi tu. Kalau kita baca, memang kertas dia pun kertas dah kuning, berjudul Talkhis At-Tarikh Al-Uthmani Al-Musawwar. Kita baca sikit cover dia. Ta'rib Al-Adib Al-Fadil Syaki Afandi Al-Hambali, At-Tab'atul Ula, Huquq At-Tab'i Mahfuzah ila Maktabah Al-Hashimiyah. Okay. Okay. Itulah. Yang penting dia tajuknya Talkhis At-Tarikh Uthmani Musawwar. Yang kedua adalah penyusun dia, iaitu Al-Adib Al-Fadil Syaki Afandi Al-Hambali. Okay. Okay, kita lihat. Yang pertama, kitab ni ditulis dalam bahasa Arab, full bahasa Arab. Dan saya rasa bagi siapa yang menguasai asas bahasa Arab, bolehlah membaca kitab ini dengan mudah lah sebenarnya. Senang saja bahasa Arab dia tak rumit sangat. Macam kitab-kitab yang tebal-tebal tu. Ada lagi banyak kitab yang tebal. Ini yang ringkas. Saya mulakan dengan yang ringkas. Yang kedua, kitab ini merupakan karya terjemahan daripada bahasa Turki Osmaniyah. Osmaniyah. Ini asalnya daripada bahasa Turki, tapi diterjemahkan kepada bahasa Arab oleh Syaki Afandi Al-Hambali. Okey. Jadi okey. Ataupun dalam bahasa Turki beliau dikenal sebagai Mehmet Syaki Hanbalizadeh. Ini merupakan seorang tokoh penulis, tokoh politik yang hidup di Syria pada zaman akhir Kerajaan Osmaniyah dan awal zaman kejatuhan Osmaniyah tu. Beliau hidup zaman tu. Jadi beliau sempat merasa zaman Osmaniyah dan hidup selepas zaman Osmaniyah di Syria. Dan buku ini pun dicetak pertama kalinya di Damsyik, Syria. Apa yang menarik tentang buku ini adalah fungsinya. Jadi bila saya lihat buku ni, kitab ni, pasal nipis sangat. Bila cek-cek balik, rupanya ini merupakan buku sekolah. Sebuah kitab ataupun buku teks bagi sekolah-sekolah rendah yang ada ketika itu di Syria pada bawah era Osmaniyah tu, digunakan sebagai buku teks sejarah Osmaniyah. Jadi kalau kita lihat judulnya pun Talkhis yang pertama, yang kedua At-Tarikh Al-Uthmani, ketiga Al-Musawwar yang ketiga. Jadi Talkhis tu bermaksud ringkasan. Bermaksud memang buku ni ringkas. Maksudnya bukanlah dia tak akan bincangkan tentang benda-benda yang kontroversi dan sebagainya. Dia ringkas untuk sekadar faham basic. Jadi sebab tu saya kata ni perlulah untuk kita yang baru nak bermula. Baguslah baca kitab ni. Yang kedua, Tarikh Al-Uthmani. Memang fokus. Okey, daripada judul kita tahu ni khusus kepada sejarah Osmaniyah. Al-Musawwar. Kecil bukan sebang kecil. Kecil pun, kitab kecil yang nipis ni pun ada gambar. Jadi kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, judul asal ni, ringkasan sejarah Osmaniyah bergambar. Okay, jadi dalam terjemahan yang GPT terbitkan ni, saya taklah bergambar. Sebab dalam tu sekadar letak lampiran lah. Teksnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Okay, jadi kalau naskah asalnya memang ada gambar. Okay, kita tengok. Dan satu lagi, memandangkan buku ini ada buku teks, di akhir setiap bab ni ada soal jawab. Itu yang menarik sebab saya rasa tak tahu lah, wallahualam lah. Ini sepanjang saya tengok, inilah buku sekolah pertama yang ditulis pada zaman Osman lah yang saya jumpa lah. Tak tahu kalau ada kajian lain dah jumpa kan. Kalau saya ni pertama kali lah. Menarik lah macam tak sangka pula kan. Macam tu sekali. Ya, ada setiap satu bab tu ada soalan dia. Soalan macam kalau kita baca buku tu kan, kita boleh jawab pula soalan kat belakang dia tu. Macam tu lah.
Okey, ini dia. Ini contoh-contoh muka surat halaman-halaman yang saya sempat snap lah. Jadi kenapa kita kata musawwar gambar ni? Pertama dia ada peta. Peta pula dalam bahasa Arab. Bukan peta moden, peta zaman tu. Memang tulis bahasa Arab. Lepas tu kita ada gambar-gambar Sultan Osmaniyah yang bukan yang ada di internet. Ni gambar yang memang khas ada kat dalam buku ni. Tak ada dekat internet kalau kita cari. Contoh ni gambar Osman Ghazi. Ni. Wallahualam mungkin gambar ini diambil ataupun dilukis semula daripada teks asal bahasa Turki Osmaniyah tu. Kemudian diletak dalam ni. Ni satu benda yang nadir lah, rare kan, panggil. Okay. Lepas tu kita lihat ada soalan. Kat ni ada soalan, as'ilah. Dia soalan. Man huwa Sultan Osman? Ni semua soalan. Kalau kita nak jadikan silibus, nak mengajar, baguslah. Jadi insyaAllah itulah yang akan, insyaAllah kita akan buka kelas. Jadi saya akan ceritakan tentang kelas sebab dengan harapan kita nak sambung baliklah kesinambungan fungsi buku ini. InsyaAllah nanti saya akan terangkan. Dan ni ada gambarnya. Kalau siapa yang tak tahu, kalau kadang-kadang kita buat kajian tentang sejarah Osmaniyah, ada jumpa perkataan TUGH, T-U-G-H ataupun T-U-G yang ada tanda kat atas G tu. TUGH, apa TUGH ni? TUGH kan? T-U-G tu kan? Rupanya, TUGH ni rupanya macam ni, dia ada gambar. Inilah dia TUGH. Maksudnya kalau dalam tradisi Turki, kalau kita tengoklah cerita Turki, Ertugrul, Osman ke apa yang ada sekarang ni, yang famous sekarang ni, kalau kita akan perasan TUGH ni ada dipacak di kemah-kemah Bey, kemah ketua kabilah Turki tu, dia ada pacak tiang, lepas tu ada macam rambu-rambu. Itulah TUGH. TUGH ni sebenarnya dia ceritakan, dia ada nota kaki di bawah ni, saya tak snap. Nota kaki. Dia kata TUGH ni adalah dibuat daripada bulu ekor kuda. Diikat pada situ, didirikan tiang. Itulah menarik lah, saya rasa. Benda ni kadang-kadang untuk sebuah karya yang ringkas seperti ni tak banyak. Tak ada lah didedahkan. Kalau ada pun hanya sekadar untuk tulisan saja kan. Jadi itu menarik lah. Sebab itulah sesuai lah dengan namanya. Talkhis, ringkas, Tarikh Osmani, sejarah Osmaniyah, Al-Musawwar, yang bergambar. Bergambar. Ada gambar sekali. Itu yang menarik. Okey, yang kedua kita lihat tentang, yang ketiga, kaedah penyusunan. Okey, insyaAllah lah. Saya terangkan secara ringkas lah. Selebihnya nanti boleh baca dalam buku ni. Okey, ada dua kaedah yang saya gunakan untuk terjemahkan. Ini mungkin tidaklah setaraf dengan karya terjemahan yang hebat-hebat. Sebab mereka, itulah kita tahulah daripada orang profesional kan. Kita cuma nak buat langkah pertama lah untuk proses ni. InsyaAllah kita akan perbaikilah kalau ada apa-apa silap dan salah. Jadi untuk yang pertama, setakat ini saya gunakan penterjemahan dan pentahqiq. Penterjemahan, tahqiq ni yang ringkas lah, yang mudah lah. Bukan yang level-level tinggi tu lah. Kalau penterjemahan, dia melibatkan perkataan. Ada dua, melibatkan perkataan dan struktur ayat. Kalau penterjemahan perkataan, memandangkan kitab ini ditulis dalam bahasa Arab, jadi sudah tentulah ejaan ditulis dalam bahasa Arab. Contoh, Uthman. Jadi kita terjemahkan ikut transliterasi bahasa Arab. Ada Uthman, ada koma, UTHMN dan sebagainya. Ghazi. Kalau Turki, Ghazi, Osman Ghazi, OSMN, GAZI. Tapi kalau kita transliterasi ke Arab, jadi UTHMN, GHAZI, Ghazi. Macam itulah kita gunakan kaedah transliterasi untuk perkataan. Sebab saya nak kekalkan kita kata apa, istilah bahasa Arab yang digunakan lah dalam buku ni. Sebab kitab ni asalnya bahasa Arab. Dan saya akan cerita kat nota kaki sekejap lagi. Dan yang kedua, struktur ayat. Kalau penterjemahan melibatkan struktur ayat, saya gunakan gaya bahasa Melayu lah. Saya gunakan bahasa Melayu, maksud tidaklah saya tak terjemahkan ikut word to word lah. Saya akan olah sikit ikut susunan bahasa Melayu, insyaAllah lah. Mudah faham lah kalau kita baca, kemudian kita tengok balik teks. Tak adalah saya guna bermula lah apa semua. Tu gaya terjemahan lama, turas. Itu pun kalau kita dah biasa tak apa, tak ada masalahnya. Cuma kita nak mudahkan orang memahami terjemahan dia, maksud dia. Yang kedua, pentahqiq kan. Saya gunakan tahqiq dengan kaedah yang simple, yang mudah sajalah. Iaitu dengan menggunakan nota kaki. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan buat kajian lagi tentang naskah ini. Kita supaya banyak lagi lah tahqiq yang lebih banyak.
Jadi untuk yang peringkat pertama ni kita buat nota kaki yang mana dia melibatkan 3 perkara, nama tempat, nama tokoh dan nama istilah. Jadi bila nama tempat ni macam nama tempat yang ditulis dalam bahasa Arab, kita tak tahu sekarang ni kat mana. Contohnya kita kata apa? Skud. Dalam bahasa Arab ditulis sin kaf waw dal. Skud. Kalau kita tak tahu, kita pilih skud ni kat mana sekarang ni. Rupanya bila kita check balik, rupanya yang dimaksudkan ialah sorut. Jadi kalau macam tu saya akan buat nota kaki dan saya letaklah apa tempat sekarang ni ataupun nama yang dikenali. Kadang-kadang bila ditulis dalam bahasa Arab ni, nama itu berasal daripada bahasa Turki tapi ditulis dalam bahasa Arab, dia jadi macam kita tak faham. Jadi macam itulah. Kemudian nama tokoh, contohnya macam nama tokoh. Saya tengok contoh contoh dia Jan Hun Yad. Jim alif nun, ha waw nun ya alif dal. Okey, kalau kita terjemahkan Jan Hun Yad. Kita tak tahu. Jadi saya letakkan nota kaki untuk tokoh. Rupanya sebenarnya nama dia John Han Yadi. Ataupun itu adalah Raja Hungary ketika itu, John Han Yadi yang lawan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau benda macam tu, teknikal saya dah tulis dalam nota kaki supaya senanglah, mudah untuk kita semak semula. Dan kemudian nama istilah. Nama istilah contohnya seperti azab. A-Z-A-P. Kalau bahasa Turki azab. Tapi dalam bahasa Arab ni tulis azab. Macam tu. Bukan azab. Azabun alim tu bukan. Jadi kita buatlah nota kaki. Azab tu adalah satu pasukan pemanah dalam Janissary. Macam Janissary. Kalau dalam bahasa Arab ditulis Al-Inkishariyah. Al-Inkishariyah. Istilah. Tapi kalau dalam bahasa Turki, dia Yenishiri. Yenishiri. Itu betul-betul lah teknikal kita buat untuk permulaan ini. Okey. Jadi saya rasa mungkin sekadar ringkas lah. Kalau ada soalan nanti mungkin Cik Hafzan boleh kemukakan kalau ada soalan. Dan inilah dia untuk penyertaan kelas online. Jadi hari ini kita buat live ni untuk kita offer lah, kita nak buka kepada semua siapa yang ingin menyertai kelas online. Maksudnya kita akan buat bacaan kitab ni, kita akan rekodkan, kita akan bubuh dalam platform Facebook untuk siapa yang sertai boleh tengok bacaan dan penerangan yang ada dalam tu. InsyaAllah kita akan baca daripada bab yang pertama sampai bab yang ke-10. Mungkin tambah pendahuluan, tambah penutup, mungkin ada dalam 12 unit lah dekat dalam tu. Jadi itulah dia. Kita akan cuba kita pergi halaman-halaman. Sebab kalau nak buat live, nak buat live selalu pun macam takut ada yang tak ada masa kan. Jadi kita buat platform Facebook tu, siapa saja boleh log in, boleh masuk, boleh tengok bila-bila, kalau dah siap boleh tekan done apa semua, nanti kita akan ajarlah macam mana. Dan untuk ni kita nak hebahkanlah berkenaan dengan penyertaan kelas online ni. Dia ada dua cara nak sertai. Yang pertama, hanya membeli buku saja. Buat yang tak nak beli kelas, buat yang dah terlepas kita kata apa tu, pratempah. Kalau pratempah kita bagi percuma postage dan kelas ni. Maksudnya secara automatik siapa yang beli waktu pratempah tu akan masuk dalam kelas. Kita akan bagi taklimat nanti. Dan siapa yang terlepas, maksudnya dah habis dah pratempah dan rasa nak sertai, dan ataupun yang sebelum ni hanya membeli buku saja tapi tiba-tiba baru nak sertai, bolehlah kita kata dari segi yuran dia hanya RM RM25 untuk lengkap, untuk habis satu buku kita akan baca. Maksudnya boleh tengoklah bila-bila masa free lah, boleh tengok bacaan macam supaya at least kita dapat pengetahuan lah tentang apa dia asas-asas berkenaan dengan sejarah Osmaniyah. Kiranya kelas saja RM25. Okay, kemudian kalau kita yang dah habis periode ni, kalau berminat nak beli buku dan kelas sekali,
kita genapkan lah, kita gabungkan hanya RM50. Kira kalau beli package tu, package yang cara yang kedua ni, boleh dapat 2 lah buku sekali dengan kelas. Jadi harga tu tak termasuk kos penghantaran, RM8 Semenanjung, RM12 Sabah Sarawak. Macam tu lah, standard lah. Cuma kita nak buka lah, kita nak perkenalkan, kita nak wawarkan, nak sebarkan lagi tentang kelas ni, insyaAllah bukan platform baru lah untuk kita belajar selain daripada kita ikuti live Facebook ataupun YouTube. Sebenarnya kita ada banyak lagi platform lah, antaranya yang ni lah yang kita akan cubakan untuk pertama kali ni. Kita gunakan platform Facebook, social learning namanya. Itu memang dah di set up, memang Facebook dah sediakan. Dia ada unit-unit, kita boleh tengok, kita boleh tekan done, kita boleh jawab quiz, semua tu ada dalam tu. Okey, itu dari segi penyertaan. Okey. Dan okey, macam mana struktur kelas kita? Macam saya kata tadi lah, ini grup dia, tak ada lagi peserta lah, sekarang masih lagi ditutup. Kita dah ada dah grup bacaan kitab. Siapa yang berminat, yang sudah mendaftar, nanti kita akan beritahu lah macam mana nak masuk. Okey, jadi macam saya kata tadi, struktur kelas, kita ada satu unit, satu bab, insyaAllah. Semua sekali kita akan ada 12 unit lah, insyaAllah, untuk habiskan satu buku ni. Kalau tak nak join kelas pun tak apa kan, bacalah sendiri, tak masalah. Jadi ini kita nak membantulah, selain daripada lambakan online courses yang banyak macam-macam jenis, kita pun cubalah nak selit-selit celah-celah tu. Setidaknya adalah online courses tentang kajian sejarah Uthmaniyah ini, untuk kita tahu basic-basic tentang sejarah Uthmaniyah ni. Dan video kelas akan dimuat naik pada setiap minggu, insyaAllah. Kalau siap video tu, saya akan muat naik lah di grup tersebut. Boleh tengok, kalau tengok boleh tekan done. Jadi itulah kita kata, maksudnya tidak ada masa. Apa yang bestnya ataupun kelebihan kita join kelas ni, tak ada masa, maksudnya tak perlu rushing. Terpulang pada kita kalau nak selesaikan setiap kali video dah nak muat naik, selesaikan, tak ada masalah. Kalau nak sambil free-free baru nak masuk, nak tengok, okey, pun tak ada masalah. Jadi kita terbuka. Cuma kalau anda kata dah selesaikan awal, nanti kita akan bagilah CJ penyertaan. Macam tu lah. Kalau lambat lagi tak okey. Kalau lambat betul, barulah selesai, kita akan bagi CJ penyertaan. Jangan risau, tak ada masalah. Jadi inilah salah satu cuba usaha untuk kita luaskan lagi lah kita punya capaian kelas-kelas online ni supaya banyak lagi lah. Bukan saja marketing kelas online pun kita dah banyak dah. Kita ada kelas kuliah-kuliah agama pun dah ada banyak dah. At least ilmu-ilmu alat ataupun ilmu-ilmu tambahan seperti sejarah Islam ni pun kita cubalah nak wujudkan platform sebegini supaya boleh diakses oleh ramai orang. Macam tu. Okey, ni prosesnya. Ini untuk siapa yang terlepas free tempah tu. Inilah proses dia. Okey. Mungkin kita akan sebarkan slide ini untuk di page GPTD, bolehlah tengok bagaimana nak sertai. Okey, proses dia pertama sekali pendaftaran. Okey, pendaftaran nanti bolehlah WhatsApp nombor ni. Nombor saya lah, saya akan manage lah siapa-siapa yang nak daftar tu. Okey, boleh WhatsApp saja ataupun boleh tulis komen kat GPTD pun tak ada masalah. Nanti admin akan maklumkan. Dan yang kedua, lepas dah daftar, bagi tahu nak daftar. Okay, kemudian pilihlah nak package apa. Nak kelas saja ke, tak nak buku. Tapi nak dengar je, tapi tak nak beli buku pun boleh. Tadilah. Kalau nak beli dua-dua, buku dan kelas pun boleh, tak masalah. Jadi lepas tu boleh bagi nombor akaun akan diberikan untuk proses pembayaran. Kemudian lepas dah settle bayaran, kita akan masukkan orang tersebut ke dalam grup Telegram sebagai platform untuk kita berinteraksi, untuk kita berkongsi makluman tentang apa-apa perkara berkenaan dengan kelas dan sebagainya. Dan akhir sekali barulah kita akan beri akses kepada kandungan kelas. Dia kena perlu request. Jadi hanya orang yang dah siap pembayaran, dah siap kita kata verify apa semua, barulah boleh request dan kita akan approve. Kemudian barulah boleh join kelas ataupun boleh tengok unit-unit yang ada kat dalam kelas tersebut. Macam tu. Jadi macam yang saya sebut tadi, nota ECJ akan diberikan apabila peserta berjaya menamatkan dan tanpa had masa. Itulah kita open sebab kita online course kan. Kita open lah. Siapa nak habis kawal boleh, tak masalah. Mungkin ada yang kejar-kejar berapa banyak kelas yang dia dapat kan. Berapa banyak kelas online yang dia pergi. Jadi pun boleh.
Kalau nak santai-santai saja pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Itulah untuk setakat ni. Okey, sekian. Terima kasih. Singkat saja. Okey, saya serahkan balik pada Cik Afzan, moderator kita.